ceritakan sedikit mengenai diri dan juga latar belakang puan. Okey, Rahman, terima kasih banyak sebab memilih saya sebagai sebagai mentor kan dalam program untuk laksanakan tugasan. So untuk info awal ni, nama saya Siti Nurbaharia binti Zamri. Saya adalah pegawai belia dan sukan daerah Batang Padang, iaitu daerah di Batang Padang Tapah sendiri, yang mana kami beroperasi di Kompleks Sukan Tapah bermula pada 2018. Kiranya siap kompleks lah. So saya merangkap kepada pengurus kompleks juga. So untuk aktiviti fasiliti lah. Untuk pengetahuan saya, kelulusan saya ni diploma pengajian sukan, sains sukan dan rekreasi di UiTM Shah Alam, since 99 sampai 2001, 3 tahun. Saya major dalam pengajian sukan. Okey. Saya tidak mengambil keputusan selepas diploma untuk sambung belajar. Saya waktu tu 2000 apa, saya start kerja sini, masuk dengan KBS pada 2003. Okey. 2003 saya dah rezeki lah. Waktu tu tak ada lagi orang kata apa masalah untuk kita rezeki lah. Kiranya saya isi SPA 8. Okey, sebagai dalam jawatan penolong pegawai belia dan sukan. Jawatan saya dengan hakiki adalah berlainan tau. Sebab saya masih lagi hakiki adalah penolong pegawai belia dan sukan. Yang di grade bukan yang PMP, bukan orang kata profesional. Tapi saya gunakan diploma. Tapi selepas beberapa tahun saya kerja, saya sambung degree di USM PJJ dalam ijazah sarjana muda sains kemasyarakatan. Saya major dalam sains politik. Kiranya bidang saya dah lain lah untuk degree. Tetapi saya berada di dalam KBS sendiri dah kira 2003 sampai 2020, dalam 17 tahun. 17 tahun saya mula di Jabatan Belia Sukan Negeri Kedah. Okey, di Kedah 7 tahun sehingga 2010 saya rezeki dinaikkan pangkat ke kanan, grade 32 sampai sekarang lah di Tapah. Tapah pun saya dah 10 tahun. Maksudnya 2010 2020. So itulah latar belakang saya. Kiranya saya mula bekerja pada umur 22 tahun. Sekarang saya dah 39 tahun. Tua dah 39 tahun. So itu dulu dah saya sebenarnya. Masa saya dulu pun sebenarnya saya atlet lah. Tapi tak semesti juga kita apa yang kita belajar tu kita kerja dalam bidang itu. Tapi rezeki saya lah. Saya atlet daripada sekolah sampai sekolah UiTM pun. Kiranya saya ada latar belakang sebagai atlet sukan lah. Itulah sikit. Kau nak tahu lagi boleh lah tanya kan. Ke saya dah macam mana lagi? Ada ni? Ya, apa yang membuatkan puan minat dengan kejayaan ni? Sebenarnya ni adalah line saya daripada, maksud saya bidang sukan yang saya minat pada sekolah. Okey, saya ni kiranya di sekolah rendah dan menengah saya merupakan atlet sekolah jugalah. Okey, atlet bola jaring, atlet karate, dan juga bila di UiTM saya dah ubah acara jadi bola baling. So saya dengan sukan ni dia tak dapat nak pisah sampai sekarang lah. Maksud saya tidak boleh duduk saja. Maksud saya bila line sukan yang kita kerja ni, benda yang kita minat, dia jadikan kita tu enjoy lah kerja. Walaupun sebenarnya kita dalam KBS ni di Pejabat Belia kita banyak menganjurkan program. Bukan saya sebagai atlet, tak. Saya sebagai penganjur, host. So dia berbeza bila alam pekerjaan dengan juga dululah. Tetapi ilmu yang kita dapat untuk penganjuran dengan sebagai atlet adalah berbeza sebenarnya. So sebenarnya line saya lah line sukan, budak sukan. Tapi kebanyakan sekarang pun intake sebenarnya kadang-kadang bukan atlet masuk ke dalam bidang ni. Sebab dia nak variety kan, kadang-kadang ni dia ambil course lain juga. Ada juga yang course lain berada di dalam jawatan yang
ada sekarang lah. KBS. Dalam KBS. Okay. Boleh saya tahu tugasan Puan pada macam tugasan di sini pada setiap minggu. Okay, sekarang ni kita masih dalam PKPP, pandemik COVID. Tahun 2020 ni memang tahun yang kita tak ada program, maksudnya tak sempat untuk buat program. Tetapi sebelum kita dilanda pandemik COVID-19 ni, kami tak pernah orang kata tak buat program lah. Maksudnya program itu diturunkan oleh KBS melalui negeri, Jabatan Belia Sukan Negeri Perak sendiri ke Pejabat Belia Sukan. Maksudnya kita punya program ini lebih kepada sukan massal, iaitu sukan untuk semua. Kita bukan train atlet yang macam MSN. Itu berbeza. Bila Jabatan Belia Sukan dengan MSN tu berbeza. Bila jabatan belia kita sukan ni daripada sekecil-kecil anak sehingga setua ataupun warga emas lah, dia boleh melibatkan diri. Kita tak ada spesifik sukan. Maksudnya kita lebih sukan massal, macam sukan kita buat liga sukan, kita buat aerobik kan, maksudnya semua boleh attend. Tapi kita akan kebanyakan kita build up, maksudnya kita boleh nampak bakat-bakat baru yang di komuniti kita ni untuk diketengahkan. Maksudnya kita akan suggest kepada Majlis Sukan Negeri ataupun Majlis Sukan melalui Persatuan Sukan, nampak bakat-bakat tu untuk diketengahkan, untuk ditrain sebagai atlet. Maksudnya sebab itulah kita ni cungkil bakat daripada kawasan lah. Maksudnya yang mana kita boleh nampak kata main futsal, main bola kan, melalui persatuan dia nampak ada bakat. So kita sebagai ejen lah, maksudnya untuk dia libatkan diri. Kiranya tak ada istilah, tak ada siapa yang maksudnya kena tak ada, kita tak pilih. Kalau MSN dia ada spesifik atlet kan. So program kami ni dia melibatkan program belia, yang melibatkan badan-badan gabungan, iaitu persatuan-persatuan belia yang ada berdaftar di bawah ROI, dan juga persatuan-persatuan sukan, program sukan yang berdaftar di bawah PJS, KBS, yang kalau kita buat program, kita bekerjasama dengan NGO ni. Yang kita juga ada program Rakan Muda. Rakan Muda ini di bawah 25 tahun lah. Di start 15 hingga 25 tu, range itu adalah Rakan Muda, walaupun belia tu hingga 40 tahun. Kiranya kalau rakan muda tu kebanyakannya berada di IPT, sekolah. So dia ada range umur yang program dia based on program lah. Maksudnya apa yang program kita buat, kita laksanakan di peringkat daerah. Okay? So sepanjang kejayaan ni kan, apakah cabaran terbesar Puan yang harus diatasi? Ini berdasarkan program ke macam mana? Program. Tapi untuk tahun ni cabaran terbesar adalah kami tak ada program. Maksudnya tak ada buat program-program besar, tak boleh kan untuk kumpul. So kalau sebelum ni kita dia kebanyakan kadang-kadang program ad hoc. Program turun ad hoc, maksudnya kita kena buat dalam jangka masa yang pendek untuk perancangan, untuk pelaksanaan. Okay? Tapi kita perlu maksudnya sebab kita cabaran yang ni kita kena kerjasama dengan agensi-agensi lain kalau dalam daerah. Okay? Kalau dalam daerah ni kita punya ketua adalah DO lah, Tuan Pegawai Daerah. So kalau kita perlukan untuk orang kata apa, government G2G tu, kita memang kena ada satu team yang support. Maksud saya agensi yang lain selain pejabat ni yang kita perlukan untuk ni, kita perlu ada jaringan komunikasi yang baik lah dalam daerah. Dan kadang-kadang kita punya cabaran kadang-kadang kita crowd, sebab program kita ni kadang-kadang memang dia perlukan crowd yang ramai. Kadang kita buat program tu jangan program short sendiri lah, maksudnya program yang orang nak lah, bukan yang kita nak, orang nak. Belia sekitar ni nak apa. Sebab dia setengah tempat tu adalah berbeza kehendak dia. Okay?
Maksud saya macam kita ni agak Keditapan ni agak memang luar bandar lah. Dia bukan macam di pekan-pekan besar yang budak-budak main skateboard ke, ada tempat dia. Tapi kita lebih kepada, kita tengok banyak budak-budak main futsal, bola. Kita kena tengok apa komuniti kita nak. So cabaran kita sebenarnya nak tarik anak-anak muda ni. Tapi kalau sukan ni tak adalah cabaran sangat. So far alhamdulillah lah. Kira buat program tu kira macam goreng pisang panas lah. Sampai nak kena tolak penyertaan. Tapi based on apa yang kita punya kami punya manpower kami di pejabat ni cuma 5-6 orang saja. Tapi program dia big event. Tapi support kami adalah daripada NGO. Maksud saya Majlis Belia Daerah, persatuan-persatuan sukan, volunteers, maksudnya sukarelawan belia. Ini yang jadi tulang belakang kami yang walaupun cabaran tu agak berat, insya-Allah dia dengan support dia orang tu akan inilah. Tapi bohonglah, tak ada orang kata apa tu, tak ada cabaran langsung kan. Tapi kita kena ada plan A, B, C, macam tu. So kita ada backup plan lah. Itu yang kita ambil dia punya pendekatan untuk challenge tu lah. Okay. Seterusnya. Apa ni nak tanya pasal kelulusan ijazah atau sebagainya yang diperlukan untuk mencuba diri dalam kerjaya ini. Okey, kalau ikutkan pada intake kalau bawah SPA, dia memang based on kelulusan, kelayakan. Kalau penolong pegawai belia sukan ni dia diploma, STP, diploma ke atas lah. Kalau pegawai belia dan sukan, dia adalah menggunakan degree lah. Degree. Tetapi sebenarnya itu adalah kita punya tiket untuk maksud saya untuk masuk bekerja di dalam awam. Maksud saya sebagai penjawat awam. Itu prosedur biasa yang SPA perlukan. Mana-mana pun lah, bukannya pejabatan ni je kan. Yang lain pun perlu juga dia punya ada kelulusan dia. Tapi bila dia dah masuk line ni, pengalaman itu memang penting lah. Okay, kelulusan itu cuma kita belajar. Kadang-kadang apa yang kita belajar itu bukan diimplementkan masa kita kerja. Okay, sebab tu kadang-kadang ada LI. Okay, LI itu membuat yang kita timbul pengalaman baru. Dia on paper dengan ground adalah berbeza. Sebab kita bukan di lapangan yang memerlukan kertas untuk ikut, tetapi perlu ada juga dia punya ni lah. Cuma kalau ikutkan di sini pun juga ada pejawatan yang berbeza-beza. Bila pembantu belia sukan dia adalah SPM. Okay, tetapi bila orang tu kadang-kadang bila kita timbul pengalaman baru, maksudnya program, kiranya kelulusan tu dah kena tolak ke tepi. Kadang-kadang orang lama dia ada pengalaman lebih. Okey, walaupun kelulusan dia rendah. Okey, pegawai-pegawai baru kelulusannya tinggi tetapi pengalamannya tidak mencukupilah untuk dia inilah. So sekarang ni sebenarnya kena gabungkan pengalaman dan kelulusan tu ilmu yang kita kena ada. Maksudnya kita kena selalu belajar. Okey, tak semua kita tahu. Tak semua kita tak tahu, tak semestinya orang bawah itu adalah tak betul. Dan bos selalu betul, tak juga. Sebab tu pendekatan saya maksudnya kalau kelulusan ini dia sebagai tiket untuk kita kerja saja. Betul. Okay, bukan sebagai kita macam okay, aku ada degree, I'm the boss, so you all kena ikut. Dan kalau line sukan tak boleh buat macam tu. Dia masih ada hierarki. Okay, masih ada hierarki. Untuk pengetahuan, saya ni lady boss lah. Sorry, saya tak guna istilah boss. Tapi saya adalah ketua pejabat wanita. Yang di bawah saya 4 orang lagi, 5 orang adalah semua lelaki. Yang tengok sana lah, semua tu lelaki. So bila kami bekerja ni, kami akan bekerja as a team lah. Tetapi kena nak order satu je lah.
Dia tak ada istilah perempuan tu tak boleh. Tapi kita kena jadi ketua yang bagus lah, leader, a good leader. Maksud kita bersama-sama kerja. So kalau ikutkan daripada soalan tadi, kelulusan itu tidak menjamin apa yang kita buat itu adalah sentiasa betul. Okay. Kadang-kadang orang kata oh dia ada ijazah. Maksudnya kalau saya tak ada apa-apa, cuba dia ada pengalaman. Sebab tu bila macam grade itu membezakan cuma grade gaji. Tetapi kadang-kadang orang tu lebih pengalaman lah. Sebab bila dia menganjurkan tu dia akan belajar. Maksudnya untuk pengurusan. Okay? Ada lagi apa Luqman? Macam persediaan puan lah sendiri ketika mula-mula mencuburi kerjaya ni. Saya mula kerja memang saya tak expect yang saya, kan kita atlet. Atlet ni kita bukan pengurusan. Kita pergi game, kita pergi je game. Kita tak tahu apa orang, maksudnya yang host tu, yang pengurusan tu. Bila kita belajar, maksudnya dia tidak semestinya kalau kita masuk KBS ni kita buat sukan aja, tak. So dia ada unit-unit dia lain. Kita sebab tu ada pecahan belia, sukan, edukasi. Bila saya di Kedah, mula di Kedah dulu, saya bahagian ekonomi. Tiba-tiba lari daripada bidang masuk ekonomi tu, macam kan dulu peminjam belia untuk usahawan-usahawan. Saya buat klinik-klinik usahawan. Okey, kita belajar benda yang baru lah. Orang kata bukannya buat sukan saja. Okey, masa yang sama maksudnya dia round unit, maksudnya berapa tahun ni duduk sini, betul duduk unit kepimpinan dengan khusus-khusus kepimpinan kan. Tu buat sukan Paralimpik sekali lah, ada sukan yang OKU sekian-sekian. So daripada timur pengalaman tu, bila saya dipindahkan jaga daerah, dari situlah yang saya gunakan pengalaman-pengalaman di unit tu untuk kita manage program di dalam daerah. Okay, dalam daerah ini kita sebagai ketua kena ada plan. Maksud saya plan itu kita kena tahu apa yang kita, maksudnya kena program yang turun tu kita kena tengok pada keadaan sekitar macam mana nak laksanakan program tersebut. Dia based on kesesuaian. Tapi dia masih lagi di dalam ruang lingkup, maksudnya objektif program tu. So saya nak bersedia tu kena plan lah. Sebab saya kena, okey sekarang ni nak buat begini, macam gini di mana. Okey, kalau program sukan ini kita nak tarik crowd siapa, macam tu. So kalau ikutkan dia punya nak start tu, saya dulu agak kekok jugalah mula-mula bila dah tukar tu. Tapi tu bila guna bila kita sebagai ketua, keputusan kena buat, risiko ambil kemudian. Sebab orang nak kita punya keputusan dulu kan, risiko kita kena tanggung kemudian. Tapi kita kena tengok jugalah keadaan sekitar tu. Lagi Norman, apa yang saya boleh untuk individu kat luar sana kan, macam mana nak dapatkan maklumat tentang kerjaya kat sini, macam ada ke iklan-iklan? Okey, ini adalah apa orang kata bawah maksudnya persekutuan. Saya penjawat awam di bawah lantikan persekutuan, bukan kerajaan negeri. Ya. Bila persekutuan ini kita kena mohon melalui SPA 8. SPA 8 yang ada 10. Masa dulu saya tak ada maksudnya beberapa jawatan sampai 10 ke berapa tadi dia akan mohon kan SPA 8. Masih ada lagi kan rasanya. So kalau ikutkan kita mohon standard macam mana mohon untuk kerja penjawat awam lah, SPA 8. Lepas tu dia akan panggil interview. Tapi kalau sekarang ni dah ada UKJK, ada buat ujian kecergasan jasmani kebangsaan untuk dia lepaskan, maksudnya sebagai syarat utama dulu tau untuk kalau nak kerja apa pun sekarang ni. Kerajaan negeri Perak pun buat UKJK. Sebab saya seorang panel UKJK yang kami buat di bawah kiranya lantikan daripada SPA Perak lah. Kita buat UKJK dan saya masuk dalam interview. Bila interview tu, lepas interview ditawarkan kerja.
Itu adalah SOP biasa lah, maksudnya standard yang untuk pengambilan pekerja. Dia tidak ada kau kenal, kau masuk, tidak, bukan. Ataupun iklan yang maksudnya tak, dia sebenarnya memang bawa, kalau Persatuan di bawah SPA 8, kalau Perak di bawah SPA Perak, kalau kerajaan negeri. Kalau jawatan di bawah kerajaan negeri memang SPA Perak. Dia tidak ada orang kata apa, melainkan dia ada kalau lantikan itu adalah kontrak daripada kementerian belia sukan sendiri. Kementerian belia yang akan iklankan, KBS yang akan iklankan untuk pengambilan kontrak ke ataupun khidmat singkat ke. Yang tu pun based on ni lah, sebab kita di peringkat daerah tak ada ambil pekerja. Dan penjawatan kami di sini pun dia cukup lah. Maksudnya kalau yang ada ni adalah tetap. Sekarang ni tetap lah, tetap berpincil lah. Maksudnya yang tetap, tak ada yang kontrak. Ikut dia prosedur biasa untuk mohon kerja. Sebab orang kata susah sekarang kan. Okay? Akhir aku macam perusahaan saya dalam pendidikan sukan integrasi kan. Paling jadi cikgu lah. So apa kesesuaian kerjaya ni dengan latar belakang pendidikan saya? Saya dapati kebanyakan universiti dah ada, banyak ada pendidikan. Dulu kita tahu ada di UPSI kan. Kan, maksudnya sekarang ni banyak lah. Sekarang dah banyak dah ada pendidikan jasmani kesihatan khas untuk cikgu-cikgu, maksudnya pendidik PJ, cikgu PJ lah. Okey, sebenarnya saya pun ramai juga kawan-kawan cikgu PJ, maksudnya dia orang dulu dia orang sambung sambung sebagai guru pendidikan. So ikut kerjaya ni sebenarnya bagus. Sebenarnya kita nampak jasmani kesihatan ni macam tak penting di sekolah, sebab bukan apa orang kata apa, mata pelajaran asas. Bukan yang ada di dalam UPSR, tak ada kan. Tidak ada, dia tak kira pun dia punya ni, tetapi kita kena tengok kenapa sekarang diadakan ujian SMART, Segak. Kenapa ada Segak? Kenapa ada aktiviti yang PJSK? Sekarang ni tak ada, maksudnya bukan 100% kita based on kepada akademik. Yang saya tahu PJSK pun menyumbangkan percentage untuk budak-budak sekolah. Saya ambil sekolah rendah kan, menengah sama je kan, untuk dia qualified sekolah asrama penuh, pergi ke MRSM ke apa, dia based on, dia ada percentage. Saya tak pasti PJSK tu berapa akademik, berapa co-curriculum. Maksud saya itulah yang melibatkan aktiviti kecergasan. Okey. Di sekolah pun ada masa PJ, maksudnya melibatkan kita bagi peluang anak-anak untuk budak-budak belajar kiranya di luar kelas. Dulu masa saya sekolah dulu, cikgu PJ je kurung je. Kan? Maksudnya tak ada khas. Maksudnya siapa cikgu pun boleh, yang boleh. Tetapi sekarang ni dia dah tekankan untuk belajar kesihatan, sains sukan sikit-sikit kan. So setiap permainan itu dimainkan secara macam, maksudnya dia bagi orang kata apa, pelajaran yang baru, untuk bukan cara yang salah. Maksud saya macam takkan seorang guru itu pakai baju kurung, pakai baju batik, duduk dekat padang. Kita punya kita punya bukan image lah, kita kena tunjukkan teladan lah. Maksud saya kita nak anak-anak didik pakai baju PJ. Dan itu yang paling seronok sekali bila ada PJ. Tipu saya kecil dulu pun, saya sekolah dulu pun, bila ada PJ tu, ya Allah, rasa macam satu yang hari PJ tak payah baju sekolah. Dan aktiviti PJ tu tak payah nak disuruh-suruh. Turun tu kira dia macam full attendance lah. Okay. Kita maksudnya untuk berada di luar kelas, PMP berada di luar kelas itu menjadikan budak-budak itu cerdas,
Walaupun memanglah lepas tu kadang penat ke apa kan. So kita yang pendidik ini untuk memberikan orang kata apa, input yang betul sebenarnya pada anak-anak untuk yang kecergasan kesihatan ni. Jangan kita sekadar orang kata apa, okey cikgu PJ satu orang kata apa, pandang rendah kepada cikgu PJ. Saya tak boleh. Sebab orang kata macam bukan dia ajar meja punya mata pelajaran. Sebenarnya PJ pun bukan boleh pandang suka-suka hati kau nak buat warm up ikut suka hati. Warm up pun dia ada macam mana kita nak pandangkan badan daripada prosedur dia daripada atas ke bawah. Bila kita nak cooling down daripada kaki ke atas. Macam mana kita nak ajar sesuatu sukan itu basic kepada anak-anak didik. Bukannya okey bawa raket kau main je badminton. Bagi bola kau lepas je main bola. Itu dululah. Sekarang pendekatan saya rasa tak ada macam tu dah. Cikgu PJ pun ada masa dia punya untuk pengurusan stor sukan kan. Dia bukannya main dulu kalau stor sukan ya Allah sama naik dengan tikus buat sorry lah, dulu saya sekolah macam tu. Tapi sekarang bila saya tengok kawan-kawan saya sendiri yang jadi cikgu PJ ni walaupun dia berpakaian sukan, image dia macam maksudnya kadang-kadang dipandang rendah tau. Tapi sebenarnya lagi orang kata apa, kita cikgu ni maksudnya pendidik cikgu PJ ni dia bukan setakat ajar PJ dia ada pengurusan untuk sukan. Maksudnya kalau ujian segak tu dah tentu tengok kenapa perlukan ujian segak tu pula dengan BMI anak-anak. Dia yang obesity ke apa ke, maksudnya kita menjaga anak-anak tu daripada, maksudnya kita tak semestinya waktu kerja kita nak kena jaga BMI semua. So kalau orang kata apa, kalau macam lemah je, macam mana otak dia nak belajar dalam kelas. Sebab tu ada masa dia PJ tapi tak adalah tengah hari. Selalunya first masa kan. So saya mengharapkan yang mana yang tengah belajar pendidikan PJ ni, cikgu tu perlu lebih kreatif lah. Maksudnya untuk menarik. Memang minat tu memang best dah. Maksudnya waktu PJ tu rasa sekejap je. Walaupun dia selalu satu masa ke dua masa. Sekarang 2 masa. Dulu 1 masa je, tak sempat apa pun kan. Tapi anak didik kita ni, maksudnya cikgu tu perlu maksudnya memperbagaikan. Maksudnya aktiviti PJ tu kan dia punya kan ada dia apa, rangka orang kata apa, RPH tu kan. So kita kena rancangan pengajaran kita tu menarik. Maksudnya untuk budak-budak ni lah, tak ada yang benda yang sama je. So saya sebab ini jazah tau. Bila cikgu yang berdegree itu perlu lagi orang kata apa, sebab yang lain pun taklah setakat degree sains sukan. Saya tak boleh dengar macam tu. Kadang-kadang orang kata susah juga ya. Dia pun ingat macam kalau KBS ni, dia ingat kerja okey, lompat-lompat, main-main. Maksudnya rupanya kita ni kita nak menguruskan, nak hosting program. Kadang-kadang big event yang perlukan crowd yang ramai, macam mana kita nak panggil orang. Tapi kalau bila di sekolah tu, kita jadi ruang lingkupnya di sekolah lah. Kadang-kadang cikgu PJ ni jadi cikgu ada apa, curriculum. Cikgu yang kalau cikgu tu katalah mana hoki mesti jadi cikgu untuk uruskan pasukan hoki sekolah. Macam tu lah, sebab masing-masing ada dia punya ni. Tapi bila appearance kita cikgu, tak adalah macam ni lah. Okey, saya sekarang ni waktu hari kerja memang appearance saya berpakaian pejabat lah. Tapi kalau program, takkan saya nak pakai baju kurung pula. Kan, maksudnya itulah, kita tahu di mana kita. Dan kita tengok kita tahu kat mana kita punya orang kata apa, kesesuaian tugasan kita. Kalau kita tu lah yang saya cakap, ajar PJ baju kurung. Dulu macam tak ada sistem. Lepaskan anak-anak budak-budak tu main PJ macam kita lepas pada kandang tak.
Buka je pintu, lari tu. Buat je aktiviti. Tanpa kita bagi dia punya input tentang pendidikan jasmani kesihatan. Apa yang berkait rapat dengan PJ. Dulu PJ je tak ada. Buku kesihatan pun rasanya tak ada. Waktu tu main je. Kalau cikgu kata bawa raket, main badminton. Kalau cikgu kata bagi bola, serbu main bola sampai berapa orang. Sepatutnya cikgu adalah dia punya ni. Kan? Tapi memang masa tu tak cukup lah untuk tu. Tapi tu kata perlu kreatif lah sebab sekolah menengah dia punya pendekatan dia cara lain. Sekolah rendah lain. Sekolah rendah kita punya orang kata apa? Anak-anak ni lebih mudah ikut. Sekolah menengah tak boleh pula kau balu nak ni kan, dia mesti nak yang something yang lain sikit. Saya macam tu lah. Waktu sukan sekolah cikgu PJ pun buat padang kan. Ilmu lain pula buat balapan. Duduk di tengah panas tu adalah cikgu PJ lah. Yang tu dia tak tengok pula pokok pada cikgu. Yang duduk yang maksud begitulah. Maksudnya buat line. Saya tahu kawan saya ramai cikgu PJ. Kadang-kadang dia pun kata ilmu-ilmu tu kita tak dapat tau. Buat padang, buat line ni bukan yang kita belajar dekat tak ada. Kita cuma mungkin belajar gelanggang ini sekian-sekian, besar ini sekian. Kau pernah buat ke? Macam tu. Dia punya ilmu buat padang, buat balapan, lekuk dia tu, satu lagi bola sepak dia punya satu lagi bukan kalau apa pun nak buat besar tu, dia punya diameter apa semua, kita kena belajar benda tu semua. Kan? Sebab kalau dalam on paper dia tak ada korang sekian-sekian ajar macam tu. Sebab tu kalau siapa yang nak datang LI sebab sekarang tak ada kan. Bila ada, kalau macam program memang saya akan libat budak-budak LI praktikal ni semualah. Kira dia kena buat kerja, dia pengalaman yang kita tak boleh beli lah. Okay, ada lagi Rahman? Apa yang kita boleh maksudnya terangkan yang panjang lah ni rasanya. Ya, dah cukup. Ya. Kot kalau perlukan sebab kita punya signature program kita macam bulan 10 ni kan, bulan sukan negara sepatutnya. Tapi bila pandemik ni kami pun sendiri kita tak ada dapat orang kata apa untuk buat program tersebut. Kiranya itulah tahun ni jadi kami bahagian pengurusan pentadbiran lebih kepada benda-benda tersebut. Sebab kami selalunya kerja luar, kadang bola sepak orang asli, kita pergi program kan. Tapi bila sekarang penganjuran pun perlu ada SOP. SOP yang dikeluarkan kepada